Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang bahagia Datuk, Yang Bersama Doktor, Tuan Puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya Muhammad Arif Azrai bin Izzuddin dari Pejabat HTC Kuala Lumpur akan mengendalikan program webinar pada hari ini. Sebelum webinar ini dimulakan, saya ingin memaklumkan beberapa perkara penting yang perlu dipatuhi oleh para peserta bagi memastikan perjalanan webinar ini lancar dan menepati masa seperti yang telah ditetapkan. Bagi aplikasi Zoom, peserta diminta untuk membuat pengesahan kehadiran di ruangan chatbox, manakala peserta yang mengikuti melalui Facebook Live, pengesahan kehadiran tuan-puan boleh mengetik pada capaian yang dihantar melalui ruangan komen. Pengesahan kehadiran ini adalah penting bagi memastikan semua peserta webinar yang hadir menerima sijil penyertaan melalui email. Para peserta juga dikehendaki untuk memastikan kamera dalam mode on dan speaker dalam mode mute sepanjang webinar ini bagi memastikan tidak berlaku sebarang gangguan audio. Selain itu, para peserta boleh mengajukan soalan pada sesi Q&A selepas sesi perkongsian ini selesai. Bagi yang mengikuti webinar melalui aplikasi Zoom, sila ajukan melalui ruangan Q&A box. Manakala bagi yang mengikuti melalui Facebook Live, boleh mengajukan soalan di ruangan komen. Soalan-soalan yang diajukan tersebut akan saya bacakan mengikuti mana yang relevan untuk dikongsikan. Tempoh pendapatan sesi Q&A ini adalah selama 15 minit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang damai dan mulia ini, dengan limpah kurnianya, dapat kita berkumpul bersama-sama untuk menjayakan program webinar yang bertajuk Penjagaan Kesihatan dan Prosedur Kerja Selamat Pencegahan COVID-19 di Tempat Kerja. Saya kira topik ini adalah sangat hangat, menarik dan mendapat perhatian umum, bukan sahaja di negara ini, malah di seluruh dunia yang sedang menghadapi impak, tekanan dan cabaran akibat pandemik COVID-19 ini. Untuk makluman, rekod kehadiran yang didaftarkan telah mencapai angka seramai 150 orang peserta yang terdiri daripada pelbagai agensi sama ada kerajaan maupun swasta. Sebelum memulakan webinar ini, suka saya untuk membacakan sedikit profil Tuan Penceramah iaitu Dr. Santana Mohan, anak lelaki Nagas Perak. Beliau telah menamatkan ijazah perubatan di Universiti Gajah Mada, Indonesia pada tahun 2009. Profesi beliau sebagai pegawai perubatan bermula di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani pada tahun 2010 sebagai housemanship dan meneruskan di Hospital Kuala Lumpur HKL pada tahun 2012. Seterusnya, beliau memulakan kerjayanya dalam kesihatan pekerjaan ketika bertugas sebagai pegawai perubatan dalam unit kesihatan pekerjaan HKL. Kemudian, beliau ditempatkan ke DOS Johor pada tahun 2013 dan seterusnya ke DOS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya sebagai Ketua Seksyen Kesihatan pada tahun 2017 sehingga kini. Beliau telah memperoleh Doktor Kesihatan Pekerjaan PhD dari Licentiate of the Faculty of Occupational Medicine, Royal College of Physicians of Ireland. Beliau juga merupakan Certified Medical Impairment Assessor dari NIOSH Perkeso dan Authorized Entrant and Standby Person for Confined Space dari JKKP dan seorang pegawai perubatan penyelam antarabangsa dari Institute of Underwater and Hyperbaric Medicine, IUHM. Selain itu, beliau adalah pegawai perubatan penerbangan di Institut Perubatan Penerbangan IPP TUDM. Di DOSH, beliau menjalankan peranannya sebagai penguatkuasa pegawai perubatan dalam mempraktikkan Akta Kilang dan Jentera 1997 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Beliau juga mempunyai banyak berpengalaman dalam mengadakan ceramah kesihatan, seminar dan lain-lain untuk mengenal pasti bahaya dan memberikan cadangan pencegahan kepada pekerja, majikan dan pengamal kesihatan pekerjaan di Malaysia. Untuk itu, saya mempersilakan Dr. Santana Mohan untuk memulakan perkongsian beliau. Dipersilakan. Terima kasih Encik Arif.
moderator saya. Sekali lagi, salam pagi, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan daripada Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia lah, kerana berusaha untuk menganjurkan program yang ini untuk kita share knowledge kepada semua hadirin sekalian lah. So, terlebih dahulu saya ingin apologize sebab tadi ada glitches sikit, kerana itu kita terpaksa mula lewat almost 20 minit. Okay, so tanpa membuang masa lagi, saya akan sharekan saya punya slide, iaitu topik yang akan kita discuss pada hari ini. Okay. So hari ini topik yang akan kita discuss adalah berkaitan dengan pencegahan kesihatan, prosedur kerja selamat dalam pencegahan COVID-19 khususnya di tempat kerja. So saya Dr. Mohan daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya akan berkongsi ilmu tentang status COVID-19 dan bagaimanakah kita dapat mencegah di tempat kerja. Terlebih dahulu, sedikit statistik. Okey, yang ini adalah statistik yang dikeluarkan oleh KKM pada semalam, jam lebih kurang 2 atau 3 petang. So, ini adalah kes baharu di Malaysia yang telah dilaporkan untuk tarikh 12 Ogos. So, kalau dekat sini, kalau peserta boleh dekat chat group ni, kalau y'all boleh reply atau nak conversation dengan saya pun boleh, sebab saya akan baca chat group. Apakah perubahan yang paling ketara yang anda nampak dalam foto yang ini? Perubahan yang kita nampak dekat sini, apa yang kita nampak? Jumlah kes, yes, betul. Semua dah tahu dah, warna. Tiba-tiba dalam tempoh 2 hari, mulai 11 hari bulan Ogos dan 12 hari bulan Ogos, tiba-tiba KKM tukar warna dia kepada warna biru. Selalunya dia warna merah, warna perang sikit, menunjukkan dia macam seriousness. Awal-awal tu kita ada color coding. Green, yellow dan red. So sekarang ni dalam tempoh 2 hari ni, saya dapati mereka menggunakan warna biru. Tiada sebarang kepastian kenapa penukaran warna. Ya, kes semakin bertambah. Semalam menunjukkan rekod yang terbaru iaitu 21,668 kes, iaitu rekod yang tertinggi sehingga 12 Ogos. Statistik yang seterusnya. Alright. Ini adalah mengikut kategori. Daripada jumlah 21,668 kes tadi, hampir kita boleh mengatakan 98% adalah pada kategori 1 dan kategori 2. Iaitu kategori 1 lebih kurang 10,100 dan kategori 2 lebih kurang 11,050. So kita dapati dekat sini juga telah diperincikan yang lebih kurang 87 atau 88% daripada kes positif tersebut adalah mereka yang tidak lengkap vaksinasi. Tidak lengkap vaksinasi bermaksud mereka telah mengambil vaksin, mungkin vaksin yang pertama, vaksin yang kedua, tetapi masih belum habiskan tempoh 2 minggu selepas vaksin kedua. So itu yang dimaksudkan yang tidak lengkap vaksinasi. Dia termasuk kategori yang dah ambil dos pertama ataupun langsung tak ambil dos pertama ataupun dah ambil dos kedua tetapi tidak menghabiskan lagi tempoh 2 minggu daripada dos kedua. So kita dapati peratus yang sangat tinggi adalah daripada mereka yang tidak lengkap vaksinasi, iaitu tidak complete 2 weeks of vaksin lah. Yang paling menghiraukan adalah kategori yang ketiga, 4 dan 5. Kategori yang ketiga, 4 dan 5 inilah yang akan dimasukkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Kategori 4, kategori 5, yang inilah yang selalunya memerlukan rawatan ICU.
So inilah yang kita akan tengok. So memang ada kes-kes di mana setelah vaksin dos kedua selepas 14 hari juga yang positif. Itu yang baki yang 12% daripada kategori 1 dan kategori 2. Artinya mereka dah lengkap vaksin tetapi masih lagi dalam kes positif. Tidak semua daripada mereka yang masuk sampai kategori 4, kategori 5 atau kategori 3. Namun tidak dapat dinafikan ada setengah yang telah mendapat 2 dos vaksin telah lebih daripada 14 hari tetapi masih masuk ke kategori 4, kategori 5 dan malah ada yang meninggal dunia juga. So itu adalah setengah kes yang memang kita betul-betul tidak dapat membantu ataupun kita dah membantu sedaya upaya tetapi masih tidak dapat mengelakkan kematian pasien tersebut. Okey, so seperti mana yang kita tahu kategori 1 dan 2 adalah tiada gejala dan gejala ringan. Kategori 3 dah mula ada pneumonia ataupun jangkitan pada paru-paru. Kategori 4 jangkitan paru-paru sehingga memerlukan oksigen. Kategori 5 adalah di mana organ dah mula rosak, artinya paru-paru dah mula rosak. Organ-organ lain yang juga ada efek samping seperti jantung juga dah tidak boleh digunakan dengan sempurna. So yang itu semua akan dimasukkan ke kategori 5 di mana mereka semua adalah dalam rawatan inap ICU. Global average percentage bagi kategori 3, 4 dan 5, maaf Encik Abdul Rahman, saya tidak dapat lagi. So yang ini saya mempresentasikan apa yang sedang berlaku dekat Malaysia sahaja. COVID vaccination sehingga semalam adalah 497,000, artinya semalam 497,000 dosis telah diberikan di mana secara kumulatif 16.3 juta telah menerima dos pertama dan 9.5 juta telah menerima dos kedua. So total vaccination yang telah diberikan sehingga sekarang adalah 25,860, hampir 864,000. Okey. So yang ini adalah perbandingan statistik kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Terdapat peningkatan lebih kurang 4% kes dibandingkan dengan 11 Ogos. Kadar kematian yang paling membimbangkan iaitu ada peningkatan lebih daripada 50% daripada 11 Ogos. So way forward, artinya dalam bulan September, cara pelaporan kes COVID akan berbeza. Ini adalah mengikut apa yang saya mendapat informasi daripada KKM, di mana kita akan lebih melaporkan kepada admission rate, iaitu mangsa-mangsa COVID yang hendak atau kena mendapatkan rawatan di hospital, serta rate of death. Ini yang akan kita lihat lebih kurang bulan September onwards. Artinya kes-kes baru tidak akan dilaporkan. Hanya akan dilaporkan sekiranya mereka terpaksa dirawat di hospital. So looking forward, itu yang akan kita praktiskan lah. So dia tidak nampak sebab yang ini adalah selaras dengan kita punya objektif penvaksinan, iaitu apabila kita dah berjaya vaksinate 50%, berjaya vaksinate 50% penduduk adalah bermaksud 50% penduduk telah mendapat dos kedua dan 14 hari dos kedua. So kita assume kita boleh mencapai sebelum akhir bulan Ogos number tersebut. So bila dah capai 50%, baru KKM kata akan menukar cara pelaporan statistik untuk setiap hari. Okey. So yang ini semua adalah data-data yang kita dapat di KKM. Ini adalah data di mana kes positif dan kes pemulihan yang saya ambil yang ini adalah daripada tempoh 2 minggu lah, daripada 30 Julai sampai 12 Ogos. So kita dapati setiap hari kes baru kita melebihi daripada kes kes baru kita lebih tinggi daripada kes yang pulih. So
kita sedang mengalami movement control order, MCO, CMCO, RMCO. Sekarang kita dah di fasa 1. Apapun fasa, kita masih dalam movement control order. Artinya kita masih tidak dapat travel merentas negeri. Pergi ke pejabat bergantung kepada pejabat. Kalau daripada sektor kerajaan 40%, ada setengah yang 60%. So movement control order masih sedang dilaksanakan, namun kes baru kita masih tidak dapat dikawal. Kes pulih kita masih lagi rendah daripada kes baru. Kita hanya akan nampak trend menurun apabila kes pulih lebih tinggi daripada kes yang baru. So ini sangat berbeza dengan bulan 3, bulan 4, bulan 5 tahun 2020. Kita mendapati waktu tersebut apabila movement control order dilakukan, kes memang menurun secara mendadak. Kalau kita lihat graf seperti ini pada tahun lepas, apabila dia sedang menurun, kita memang mendapati trendnya kes pemulihan akan lebih tinggi daripada kes baru. So, pada pendapat tuan-puan, kenapa MCO yang dulu tu berjaya, malah MCO yang kali ini masih kita tidak dapat menurunkan kes-kes positif ni? Kita boleh komen? Ada sektor yang tidak tutup. Ya, betul sekali. Encik Fathudin, ya, jangkitan tempat kerja faktor yang tidak tutup. MCO yang kali pertama, kita berjaya untuk menutup kebanyakan tempat kerja terutamanya. Alright. Seperti contoh, hampir untuk 2 bulan, kebanyakan tempat kerja kita memang ada total lockdown, memang tidak start. Ini menyebabkan ada beberapa sektor yang essential tidak dapat menjalankan tugasan mereka. Contoh yang paling senang kita nak dapatkan adalah seperti kilang roti Gardenia. Ingat tak waktu MCO pertama kita ada shortage untuk roti. Sampai roti Gardenia dia punya harga dia orang jual dekat Shopee RM30, RM40. Right, itu adalah kes di mana waktu tu Gardenia walaupun dia adalah sektor essential iaitu makanan, tetapi mereka masih tidak boleh menjual roti tersebut kerana masalah utamanya bukan kerana tak ada roti dekat syarikat mereka. Tak ada plastik yang ada untuk membungkus roti tersebut. So ini menyebabkan supply makanan tu kurang. Oleh kerana itu, MCO yang ketiga yang ini, bahagian MITI terpaksa untuk membenarkan syarikat-syarikat yang berkaitan dengan sektor essential tadi juga dibuka. Artinya dulu, pada bulan 3, bulan 4, bulan 5 tahun lepas, kilang buat plastik ditutup. Tapi sekarang kilang buat kad plastik terpaksa dibuka. So apa-apa chain factor yang support kepada essential service, semuanya dibenarkan buka. So that's why now it is a bit difficult to control. Bukan saja tu, betul seperti kata-kata tuan-puan, Delta variant yang baru di mana dia adalah lebih virulent ataupun lebih kadar kejangkitan yang lebih tinggi daripada varian-varian sebelum ini juga membantu untuk, bukan membantu, turut meningkatkan kes-kes positif di Malaysia. Dan yes, ada yang setengah menjawab SOP tidak dipraktis. Yang ini yang paling mudah untuk kita mengelakkan. Artinya kita melakukan SOP dengan betul, kita sebenarnya boleh mengelakkan kebanyakan kes positif, tetapi SOP tidak dipraktis dengan betul. Okey, kita juga ada mendapat banyak komen yang di mana positif patient close contact tak follow self quarantine. Betul sekali, pintu belakang dibuka, memang betul. DOS menerima pelaporan-pelaporan kilang di mana SOP tidak dipraktis. So, kebanyakan ni apa yang tuan-puan kata tu sangat benar. Kita pun sedang menjalankan banyak inspection. Sebanyak mana yang kita mendapat pelaporan, kita masuk sendiri atau kita masuk dengan KKM, cuba untuk mengurangkan kadar tidak
mematuhi SOP ni di tempat kerja. Okey, kita teruskan. Ini adalah varian-varian yang sekarang ni kita ada. Kita ada dua jenis varian. Satu adalah variant of interest. Satu lagi adalah variant of concern. So, Delta ni sekarang dikategorikan dalam variant of concern. Variant of concern ni kita lebih takut daripada variant of interest. So, variant yang concern ni lah yang akan menyebabkan kita masuk kepada ICU dan sebagainya. Variant of interest, dia punya virulent, artinya dia lebih mudah dijangkiti, tetapi dia punya efek kepada badan kita tidak seteruk variant of concern. So Delta adalah variant of concern. Lepas tu sekarang ni ada yang baru, Lambda dan juga Kappa. So awal-awal ni yang ini masih kurang dekat Malaysia, yang ini dikategorikan sebagai variant of interest. So dekat India, kebanyakan mereka sedang menghadapi masalah dengan variant Kappa. So yang tu variant of interest. Tetapi apabila variant of Kappa ni, dia jadi, artinya dia modified dia punya gene, dia jadi variant Kappa, lepas tu dia ada generic 1, generic 2. Artinya dia menjadi lebih virulent, itu yang menjadi masalah. So sekarang kita takut yang variant Kappa tu dia dah tukar lain, dan kita takut yang tu pula masuk ke Malaysia untuk Kappa dan Lambda. Padahal Delta pun kita masih belum settle lagi. So kita paling takut Kappa dan Lambda yang masuk ke Malaysia. So betul apa yang tuan-puan kata tadi, pelancong-pelancong yang datang, tutup border, kerajaan lebih harus mengetatkan mereka yang masuk ke sini. So memang saya pun bersama doktor-doktor lain, terutamanya daripada bahagian MMA, kita telah menulis surat kepada bahagian KKM di mana kita memang tidak support sesiapa yang datang daripada luar negeri untuk kuarantin di rumah. So itu adalah salah satu perkara yang telah menyebabkan kes meningkat pada bulan awal bulan 3, bulan 4 ni, sebab kita benarkan mereka kuarantin di rumah, yang terutamanya yang datang dari luar negeri, luar negara tu. So yang ini telah kita tujukan pada KKM, sebolehnya untuk mempertimbangkan yang daripada luar negara 14 hari kuarantin di tempat kuarantin yang disediakan oleh kerajaan. Okey. Next. Okey, so JKKP. So apakah tanggungjawab JKKP dekat sini? So JKKP kita mempunyai akta kita sendiri, iaitu Akta OSHA 1994. Lepas tu kita mempunyai akta FMA, Factory and Machinery Act lah. Okay. So apapun, JKKP akan melakukan sebarang inspection atau penguatkuasaan yang berdasarkan akta yang kita ada. So kita akan cuba sedaya upaya untuk bantu pihak majikan supaya menerangkan kepada mereka punya pekerja-pekerja apakah tanggungjawab mereka sebagai pekerja, apakah tanggungjawab mereka sebagai majikan untuk memerangi kes-kes COVID yang ini. Ini adalah kita punya akta-akta yang kita follow, OSHA 1994 yang paling famous, lepas tu Akta Kilang dan Jentera. Okey, so OSHA 1994 secara objektifnya adalah untuk memastikan keselamatan, kesihatan serta kebajikan seseorang dekat tempat kerja itu dijaga oleh pihak majikan. Okey. So sekarang ni untuk kes-kes seperti COVID, JKKP sebenarnya tidak mempunyai sebarang peraturan atau ICOP yang spesifik khas untuk COVID, kerana yang itu dipegang oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. So kita menggunakan Akta 342 di mana kita membantu KKM untuk melaksanakan tanggungjawab penguatkuasaan untuk kawalan penyakit berjangkit dekat tempat kerja. So sekarang kita macam ada operasi bersama dengan KKM. So
konsep of OSHA. Ini adalah, saya rasa semua tuan-puan dan tahu, tanggungjawab majikan adalah untuk memastikan pekerja-pekerja yang bekerja dekat tempat dia sentiasa terjaga dia punya keselamatan, kesihatan dan kebajikan. Sebab majikanlah yang dikira sebagai orang yang create ataupun orang yang menyebabkan adanya risiko dekat tempat kerja tersebut. Oleh kerana itu, tanggungjawab dia adalah kepada pihak majikan. So, pihak majikan sejauh yang boleh dipraktis harus mengawal risiko-risiko dekat tempat kerja. Okey, itu adalah konsep OSHA. So, OSHA, kita dekat OSH, dekat JKKP, secara amnya kita akan buat standard setting, enforcement, promotion dan publicity. Okey, standard setting tu kita yang akan buat yang akta-akta, regulation, ICOP, kita juga akan buat enforcement dan promotion publicity seperti mana yang sedang saya lakukan sekarang. Okey. So, OSH legal perspective relates to responsible employer. Yang ini seperti yang saya terangkan tadi. Ini adalah standard settings. Okey. Okey. Apabila tahun 2020 pada bulan Jun, JKKP telah mengeluarkan satu prosedur kerja selamat pencegahan COVID-19 dekat tempat kerja. So yang ni kita boleh download dekat online, kita Google prosedur kerja selamat JKKP pun dah keluar. So kita ada menerangkan sedikit tentang apakah perkara-perkara yang boleh dilakukan. Okey, apakah application dia, scope dia, apakah roles and responsibilities, iaitu siapakah yang bertanggungjawab untuk buat tugasan ni, tugasan tersebut, emergency response team, semuanya boleh dirujuk dekat SOP yang ini. Okey. Sorry. Okey. Application. SOP ni adalah terpakai apabila seseorang itu sedang bekerja dekat tempat kerja. Apabila mereka melakukan BDR ataupun bekerja di rumah ataupun work from home, WFH, SOP ini tidak terpakai. Itu adalah pertama sekali yang kita kena faham. Nombor dua, apakah aktiviti-aktiviti di mana kita harus mempunyai SOP-SOP tertentu adalah daripada aktiviti di mana seseorang itu sedang masuk ke pejabat, masuk ke tempat kerja. Nombor dua, apakah aktiviti secara rutin, tidak rutin? Apakah SOP spesifik untuk pekerja rutin dan tidak rutin? Apakah aktiviti apabila dia harus keluar daripada tempat kerja? Sekiranya ada seseorang pekerja tu ada simptom-simptom COVID, apakah tanggungjawab kita? Apakah SOP yang harus dilakukan? Yang aktiviti nombor 5 adalah lebih kepada healthcare workers, iaitu cara mereka buat handling for healthcare workers yang dekat hospital. So kita sampai 4 aktiviti ni seharusnya mempunyai satu SOP. Okey. Ini adalah responsibilities employer. Okey, apakah tanggungjawab employer? Pertama sekali, pihak majikan harus memastikan segala yang dilakukan itu mematuhi kepada sebarang perundangan yang berkaitan dengan COVID. Yang ini adalah untuk kes COVID lah. Mereka harus buat as far as practicable, semua berkaitan SOP itu sejauh yang mungkin yang selamat dan sihat untuk semua pekerja. So seperti pemberian pembekalan PPE, pembekalan PPE dekat sini yang dimasukkan adalah surgical mask, kalau boleh face shield, selain daripada tu hand sanitizer, semua tu harus diberikan oleh pihak majikan. Dan training, semua tu pihak majikan yang harus melakukan. So ini adalah poin-poin yang di mana majikan harus mempunyai sesuatu SOP di mana pekerja-pekerja kita harus mengikuti SOP yang telah disediakan oleh pihak majikan tersebut. Okey, slide yang ini saya dah share dengan pihak moderator kepada Encik Syed. So yang ini boleh you all ambil untuk baca.
saya akan go through saja sebab saya nak lebih attend kepada Q&A sebab ramai yang ada untuk Q&A. So yang ni kita juga harus ada koordinator. Sekiranya pihak majikan dah sediakan SOP tersebut, siapa yang akan memastikan SOP tersebut itu dijalankan dengan baik? So kita harus melantik seorang koordinator seperti mana yang kita ada safety health officer dekat tempat kerja kan. Dekat sini kita ada jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, daripada sana mereka boleh memilih satu koordinator untuk memastikan semua SOP tadi itu terjaga. Alright. So yang ini apa yang perlu dilakukan untuk emergency response team? Apakah tanggungjawab dia? Sekiranya ada betul-betul seorang tu dekat office, dia dah dikenal pasti kes positif. Apakah langkah-langkah yang harus dilakukan? Daripada langkah-langkah mengeluarkan pekerja tersebut untuk mendapatkan rawatan, macam mana program sanitasi di pejabat, siapakah yang akan melakukan close contact di pejabat, siapa yang akan in charge untuk inform dekat PKD, CAC, semua itu adalah harus dilakukan oleh jawatan kuasa ERT, Emergency Response Team. Okay, so sekiranya Emergency Response Team tu memerlukan supervisor, coordinator, mereka boleh melantik supervisor, coordinator mengikut tanggungjawab yang telah kita sediakan sebagai rujukan untuk di sini. Dan bukan saja employer yang selalu bertanggungjawab, employee bertanggungjawab untuk mengikut semua SOP yang telah ditetapkan oleh employer. Okey, so dekat sini bukan pihak majikan saja yang tertakluk pada akta kita, malah pihak pekerja juga tertakluk pada akta kita di mana tindakan perundangan boleh diambil kepada pihak pekerja juga. So kalau pihak majikan kata saya dah buat semua tetapi pekerja saya tidak mengikut, artinya tindakan boleh diambil kepada pekerja juga. So itu adalah sangat-sangat penting. Alright? Okey, yang ini semua kita boleh baca apabila mereka share slides pada tuan-puan. General rules apa yang harus dilakukan, 1 meter distance, frequent sanitization. So semua ini memang dah tercatat secara lengkap di kita punya SOP. Okay, now saya nak pergi kepada bahagian yang soalan-soalan lazim yang ditanya. Sekiranya ada kes COVID-19 di tempat kerja anda, adakah kes tersebut harus dilaporkan kepada JKKP ataupun adakah kes tersebut dikatakan penyakit pekerjaan? So yang ini semua telah terjawab dekat FAQ yang disediakan dalam website DOSH di mana FAQ tersebut boleh di-download. Kita memang update FAQ sangat kerap. So kalau kes COVID berlaku dekat tempat kerja anda, yang itu bukan dikenali sebagai penyakit pekerjaan. Okey, melainkan anda bekerja dekat hospital. Hospital artinya kita berurusan dengan virus tersebut. Artinya doktor, nurses, pekerja-pekerja lain, pekerja cleaner semua dekat hospital, mereka akan berurusan dengan virus tersebut. Mereka semua adalah penyakit pekerjaan. Kalau kita di office, kita tidak mengurus dengan penyakit, tidak mengurus dengan virus tersebut, tetapi kita dapat COVID. So mengikut FAQ JKKP yang itu kita tidak terima sebagai penyakit pekerjaan dan tidak perlu dilaporkan kepada JKKP. Hanya dilaporkan kepada KKM seperti biasa. Okey. So FAQ juga ada menerangkan adakah medical surveillance diperlukan, adakah spirometry diperlukan sewaktu pandemik yang ini. So semua tu telah dijelaskan dekat FAQ. Dan kita juga sangat berkait rapat dengan MITI di mana kita bekerja dengan MITI. Apa-apa yang disyorkan dekat MITI adalah daripada hasil discussion daripada MITI, KKM dan juga JKKP. Okey. So ini adalah contoh-contoh enforcement di mana kita juga menolong kepada pihak KKM melakukan enforcement di Akta Kawalan Penyakit Berjangkit. Ini adalah COVID konteks yang ingin saya share dengan tuan-puan. Guidelines di KKM ataupun garis panduan KKM, kita boleh Google garis panduan COVID KKM.
kita Google saja, saya rasa yang search engine Google yang nombor 1, nombor 2 dah ada semua garis panduan. Garis panduan KKM menggunakan annex, iaitu annex 1 sampai saya rasa ada 24 ke 26. So yang itu semua garis panduan di mana mereka akan update dari masa ke semasa. So kita harus update diri kita dengan semasa ke semasa. Paling penting Jawatankuasa KKP dekat tempat kerja tuan-puan harus sentiasa updatekan diri dan sentiasa updatekan pihak majikan apakah pembaharuan yang akan dilakukan. So ini semua adalah kes-kes close contact, macam mana kita nak recognize seorang tu adalah close contact, apa yang harus dilakukan. Okay? So ini adalah kategori 1 adalah pesakit positif, kategori 2 adalah di mana kontak rapat dengan kategori 1, kategori 3 pula adalah di mana kategori 2 kontak rapat, kategori 3 tu kontak rapat dengan kategori 2, dan untuk kategori 4 adalah di mana orang kategori 4 ni berkontak rapat dengan kategori 3. So yang ini harus diingat, yang ini dah kira kontak rapat yang kira dah sudah tidak lagi dipakai oleh KKM. So yang ini saya dah discuss dengan KKM, so mereka sekarang dah tak pakai yang ini lagi dah. Mereka sekarang pakai yang ini. Kontak rapat dengan kontak casual. So yang ini kontak rapat, kontak casual. Status risiko tinggi, status risiko rendah. Keperluan menjalani pengesahan COVID, hari pertama, hari ke-8. Kontak casual tidak perlu. Kalau you kontak rapat, kalau you tukar menjadi positif, artinya you daripada kontak rapat menjadi positif, so kontak casual tu akan menjadi kepada kontak positif juga sekiranya you buat test dan you mendapat tahu positif. Sekiranya diuji negatif, kalau kontak rapat, selalunya you akan kuarantin untuk 10 hari walaupun you punya keputusan COVID tu adalah negatif pada hari pertama dan juga hari ke-8. Malakala kalau casual contact, dia hanya kekal sebagai casual contact, tak perlu kuarantin sama sekali. Lepas tu kita ada penilaian kesihatan kendiri, itu adalah self-assessment tool lah. Yang itu sekarang MySejahtera pun dah update, so yang itu digunakan. Okey, yang mengenai kontak rapat dengan kontak casual ni, berapa orang daripada audience kita, tuan-puan dan puan-puan tahu tentang kontak rapat dan kontak casual? Boleh kita check sikit, berapa orang yang tahu, kenal pasti dan tahu buat sekiranya anda tahu anda adalah kontak rapat dan kontak casual? Pernah dengar ni? Ada apakah yang diikuti dekat tempat kerja tuan-puan? Okey, so yang ini pun ada yang baru tahu, ada yang pernah tahu, dalam MySejahtera ada. Okey, thank you audience. Next. Ini adalah Greater Klang Valley. Siapa yang pernah tahu tentang Greater Klang Valley? Yang ini baru dikeluarkan oleh KKM dalam penerangan mereka lebih kurang dalam minggu lepas. Dalam 2 minggu ni, yang ini yang telah menjadi topik utama. Greater Klang Valley. Okey. So ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Yang ini masih belum lagi dikeluarkan dekat guidelines KKM. Tetapi KKM telah memberikan penerangan yang ini kepada semua klien-klien, kepada semua doktor-doktor, kepada semua bahagian agensi kerajaan yang lain. So mereka sedang menerangkan yang ini. Greater Klang Valley adalah negeri-negeri yang termasuk adalah Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan. So you dapati kes-kes yang paling tinggi adalah dekat sini. Greater Klang Valley inilah yang tadi tu saya memberitahu apabila pada akhir bulan 8 nanti kita punya pelaporan akan berkurang, iaitu kita tidak akan melaporkan lagi kes positif. Ini adalah berkait rapat dengan sini. Kita akan lebih melaporkan kepada siapa yang masuk hospital dan siapa yang meninggal dunia saja. Ini berkait rapat dengan Greater Klang Valley. Kalau kita tengok framework Greater Klang Valley ini. Okey.
Sekejap, alright. Kalau kita tengok Greater Klang Valley ini, kita adalah seorang individu. Sekarang mereka hanya akan melakukan kepada sesiapa yang ada simptom, you buat swab. Kalau you close contact, tak ada simptom, you tak payah buat swab. Tetapi you terus dikuarantinkan untuk 10 hari. So itu adalah pembaharuan dia. Tadi yang casual contact semua tu, yang close contact tu, kalau you tengok yang ini pun daripada KKM, yang ini lebih kurang sebulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu. Kontak rapat masih lagi melakukan ujian tes COVID. Okay. Saya ada pointer ke? Okey, yang ini. Kontak rapat masih lagi melakukan testing pada hari pertama dan hari ke-8. Tapi if you tengok yang paling baru ni, hanya dilakukan bila ada simptom sahaja. So, tak ada simptom, stay dekat rumah, self-monitor untuk 10 hari, jangan pergi ke pusat pemberian vaksin. Sebab sekarang ni, pusat pemberian vaksin adalah tempat pengumpulan yang paling besar. Selain daripada tempat ibadat, tempat makan semua dah tak ada lah. So, tempat pengumpulan paling besar sekarang adalah pusat pemberian vaksin. So, you're not advised to go to the vaccine center. Kalau you ada simptom, dapatkan test. Sekarang mereka dah approve 3 test. Boleh dapatkan dekat swasta, PKD atau buat self-test. Self-test adalah sesuatu perkara yang di mana ini akan menjadi sukar untuk dikawal. So, self-test ni, pertama sekali anda harus melakukan pengambilan sampel secara tepat seperti mana yang telah diajarkan dekat kit tersebut. Kalau anda tidak yakin dapat membuat secara tepat, so sila mendapatkan test anda di klinik atau PKD. Lepas tu kita mempunyai sesuatu sebagai virtual CAC. Artinya kita sudah tidak lagi jalankan diri ke CAC secara fizikal. Nanti pada akhir talk saya akan bagi nombor kontak virtual CAC. Artinya kita hanya perlu call PKD ataupun CAC tersebut. Mereka akan update status kita di MySejahtera. So, sampai akhir bulan 8 yang ini, MySejahtera akan menjadi satu app yang sangat penting, tersangat penting, di mana sekarang ni kita tidak akan ada yang band warna pink semua dekat tangan. Sebab CAC dah banyak sangat mereka tidak dapat menampung, kerana itu virtual CAC ataupun CAC Maya telah diwujudkan. So, semua yang close contact ataupun positif, mereka akan menukarkan status MySejahtera anda kepada COVID positif ataupun risiko tinggi. So, dah tak akan ada ban lagi dalam akhir bulan yang ini. So, kita akan tengok adakah kalau dia positif virtual CAC, dia ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Kategori 1 dan kategori 2, HSO, Home Surveillance Order, yang itu akan diberikan secara maya juga. You akan dapat satu PDF menyatakan you kena home quarantine untuk 10 hari. Seterusnya, kalau you tidak dapat pergi dekat kalau you tak ada tempat untuk quarantine dekat rumah, and then baru kita akan hantar atau kita akan cuba usahakan untuk mangsa tersebut dipergi kepada quarantine center seperti MAEPS ataupun hospital sekiranya dia ada simptom. So apabila kita dekat rumah HSO dan kita telah diberikan kategori 1, stay dekat rumah untuk 10 hari, tetapi katakan hari ke-7, hari ke-8 kita ada simptom. Kalau simptom masih lagi dalam kategori 1-2, artinya batuk, selsema, demam sahaja, anda tidak perlu ke hospital. Kalau dah mula macam ada sesak nak nafas, baru akan pergi ke hospital. Lain pula dengan kategori 3 dan 4, bila dah dapat tahu positif, kita akan terus dihantar pergi ke hospital.
So sekarang ni ya, kebanyakan hospital kerajaan dekat KL dah bertukar menjadi full COVID hospital. Bererti untuk pesakit-pesakit yang bukan berkaitan dengan COVID adalah juga susah untuk masuk ke ward. So mereka akan dipindahkan ke hospital lain. Sebab seluruh hospital tu dah sekarang mereka manage untuk COVID sahaja. Okay, so yang ini saya akan share juga, you all boleh baca, it's a very easy framework. Okay. Ya, kalau Encik Nazmi, kalau negatif simptom juga perlu di kuarantin. Asalkan ada close contact, ada simptom ke, tak ada simptom ke, 10 hari kuarantin. Sesiapa yang bekerja di hospital, artinya healthcare workers, cara evaluation risk assessment mereka adalah berbeza dengan non-healthcare workers. Sekarang apa yang saya ceritakan adalah non-healthcare workers, iaitu kita yang kerja dekat Jabatan Perairan dan Saliran, JKKP office ataupun office-office lain. Healthcare worker punya assessment berbeza daripada ini. Kita tak boleh mengelirukan. So kita ikut yang ini. Healthcare workers punya assessment, yang itu adalah Annex 21. Kalau you all nak download boleh, you all nak fahamkan boleh, tapi yang itu adalah sangat berbeza daripada yang public. Okay. So ini adalah Greater Klang Valley. Saya akan sharekan slide saya. Okey, yang ini tempoh kuarantin anda. So katakan anda kes positif tapi tidak bergejala seperti mana yang disoalkan tadi oleh Encik Nazmi ya. So hari pertama you dah dapat tahu ujian COVID-19 diambil dan you adalah positif. You tetap dikuarantinkan untuk 10 hari. So hari pertama dihitung adalah pada hari yang you ambil test. Yang ini adalah untuk yang tidak bersimptom. So kita kira hari pertama, hari yang ambil test sampai 10 hari. Nombor 2, kes positif bergejala. So kes positif bergejala, you ambil, katakan you dah mula demam pada hari ini. Katakan you mula demam dengan hari ini. Hari ketiga baru you pergi ambil test. Artinya hari Ahad you ambil test dan you dapati positif. So kuarantin you adalah dikira daripada hari ini 10 hari. So sepatutnya tamat pada hari ke-10. Iaitu katakan hari ini tarikh 13, so dia akan tamat pada tarikh 22 hari bulan. Tetapi sekiranya lepas 22 hari bulan pun you masih ada simptom, tak kira lah you ada demam ke, selsema ke, batuk ke, artinya you kena sambung kuarantin ataupun dan mendapatkan rawatan lanjut sehingga you punya simptom selesai. Alright. Contoh situasi yang ketiga. Kes positif bergejala semasa tempoh pengasingan. Artinya, saya mengambil COVID test hari ini dan tiba-tiba saya tak ada simptom dan saya dapati positif hari ini. So, saya sepatutnya kuarantin untuk 10 hari. Tetapi tiba-tiba pada hari ke-5 baru saya dapat demam. So, 10 hari itu dia hitungnya daripada hari yang you dapat demam. Bukannya hari yang kita ambil tes ujian COVID. So, dekat sini kita harus faham simptom diberikan satu pengutamaan yang penting untuk tempoh kuarantin kita. Itulah yang kita sedang menitik beratkan dekat sini. Bukan tarikh kita mengambil tes ataupun tarikh kita mendapat positif. Kita lebih menitik beratkan simptom. Yang ini pun sedang dipertikaikan dekat KKM. Ada yang mengatakan 10 hari sememangnya tidak mencukupi untuk varian Delta. So sekarang ni ada kemungkinan kita akan kembali kepada kuarantin 14 hari, tapi itu belum confirm lagi. KKM yang akan mengeluarkan kata putus. Sebab nak 10 hari jadikan pada 14 hari, lepas kurang 14 hari, banyak perkara yang harus dilalui oleh pihak KKM, sebab itu approval tidak boleh digunakan. Sekarang soalan yang ditanya, Nur Ashikin, city value lebih daripada 30, 35.
kita sekarang tak menghitung lagi city value sudah. If you sekarang kita tengok city value dulu kita mengambil lebih daripada 35 tu kita menganggap sebagai dia tidak boleh menjangkiti orang lain. So yang itu digunakan sebelum ni. Sebab tu saya kata daripada awal permulaan saya punya talk hari ni, kita harus updatekan diri kita. Setiap 2 minggu kemungkinan ada perubahan. So sekarang ni, Nur Iksan, memang kita tak menggunakan city value. Kita lebih menggunakan yang ini. Simptom atau tidak, bila hari you mengambil test COVID positif, simptom atau tidak, lepas tu kemungkinan besar lepas ni akan terus 14 hari. So city value tidak diambil. Okey. Encik Hairul Fadzila, sekiranya terdapat kes positif di pejabat menggunakan satu pintu yang sama, adakah semua staf di situ dikategorikan sebagai kontak rapat? Yang ini sekarang menggunakan pintu yang sama, dia keluar masuk saja. So you punya contact time tu adalah sangat rendah. Dan kalau you meng-apply SOP, artinya you membasuh, you punya sanitize, you punya tangan apabila bersentuhan, you memakai sekarang disarankan adalah double mask ataupun face shield satu dan surgical mask. Kalau macam tu, you adalah risiko rendah. Okay, next slide. Next slide lebih kepada baca. Yang ini semua you all boleh baca saja. Sekiranya you all COVID positif, apa yang gejala-gejala yang you all akan mengalami, apa simptom-simptom dia, pemantauan kendiri. So yang ni semua all just reading materials. Ya, you all boleh ambil. Yang tata cara disinfeksi, macam mana kita nak dilute kita punya solution untuk disinfeksi, penyediaan bahan infeksi, 0.1 sodium hypochlorite. Sodium hypochlorite tu macam Clorox, ya. So berapa peratus sodium hypochlorite? 5 sudu makan larutan sodium hypochlorite dengan 3.8 liter air atau apa-apa-apa, semuanya dekat sini. Pihak moderator please share to the audience later. Okay, lepas tu pengurusan sisa pesakit is all reading materials for her. Yang ini pun sangat penting. Kes kematian daripada COVID memang sedang meningkat. Kes bunuh diri pun malah sedang meningkat. Sekiranya anda mempunyai simptom-simptom yang berkaitan dengan isu-isu psikososial seperti saya nyatakan dekat sini, emosi-emosi atau impak psikososial, sila mendapatkan bantuan seperti mana saya dah tertera dekat sini. Mercy Malaysia sedang membantu untuk memberikan counselling ataupun apa yang boleh dilakukan lah. So this one is another important factors that I thought that semua orang harus tahu. Okay, yang ini apa yang boleh dilakukan dekat rumah. Alright, ini adalah nombor CAC Maya. Okay, so ini adalah CAC Maya. You all boleh dah call mereka untuk mendapatkan bantuan. Okay, that's about it. Saya ingin menerangkan tentang COVID dekat tempat kerja. Ada beberapa soalan dekat sini. Saya akan cuba baca yang latest punya ya. Kalau ada banyak soalan nanti Encik Moderator akan bantu saya untuk tanya juga. Encik Utau juga, kalau staff dapat inconclusive results, macam mana nak kategorikan mereka? Adakah positif atau negatif? Inconclusive results, suruh mereka buat sekali lagi. Inconclusive results selalunya akan dinyatakan dekat PCR test. So suruh lab tu buat sekali lagi, selalunya tidak akan dikenakan bayaran. Sebab inconclusive bukan salah kita, kemungkinan ada banyak aspek lain. So selalunya lab akan buat secara percuma sekali lagi. Ini adalah untuk PCR saja. RTK tak mungkin ada inconclusive, dia adalah yes or no saja. Detected or non-detected. Ada isu tak jika kilang membenarkan kontraktor masuk kilang yang hanya complete second dose dari swab test result? Ada isu tak jika kilang membenarkan kontraktor masuk kilang yang hanya complete second dose dari swab test result? Encik Muhammad Saleh, saya tak begitu faham apa maksud second dose dari swab test result ya. Encik Fazli, maksud kontak rapat berkongsi ruang kerja yang sama, maksud ruang kerja doktor. Okey. Kontak rapat sebelum ni ya telah dijelaskan di mana kita ada kontak sejauh kalau kurang daripada 1 meter, lebih daripada 15 minit. Kalau satu ruang tertutup tu, katakan bilik mesyuarat, kita ada dekat satu ruang tertutup lebih daripada 2 jam.
So ini semua adalah kontak rapat. Tetapi sekali lagi Encik Fazli, kontak rapat ini telah ditukar cara definasi oleh KKM baru-baru ini kerana kedatangan VOC Delta. So sekarang kontak rapat ni dia asalkan dia tak kira walaupun di jarak 1 meter ke tidak, lebih daripada 15 minit ke tidak, sekarang ni mereka mengambil yang itu juga sebagai kontak rapat. So yang ini kalau diperhatikan adalah dekat Annex 1 dekat KKM. Mereka baru update saya rasa dalam 2-3 minggu ni, tapi masih lagi sangat general. So kita susah untuk mempertikaikan kontak rapat tu adakah sekiranya dia pakai mask dan face shield. Adakah dia masih lagi kira kontak rapat walaupun dia hanya bersemuka untuk 1 minit. So yang ini semua masih lagi menjadi tanda soal di mana kita sedang berurusan dengan KKM untuk memberikan penjelasan yang secukupnya. So untuk sekarang apa yang kita praktis dekat DOSH, dekat saya sebab saya doktor dekat sini, untuk pegawai-pegawai saya, sekiranya mereka sedang memakai mask, mematuhi SOP, walaupun you dalam kontak rapat dalam jarak 1 meter, lebih kurang you berbual dalam 10-15 minit, tetapi you dalam full PPE, ada ada pakai surgical mask, ada pakai face shield, saya letakkan dia sebagai risiko rendah, di mana you hanya akan perlu mengambil testing sekiranya you ada simptom sahaja. Tetapi katakan mereka makan dekat satu tempat yang sama, katakan mereka makan dekat pantry yang sama dekat tempat anda, mask tidak pakai. So yang itu semua dah kira automatic contact rapat. Okey, apakah standard JKKP untuk PPE COVID? Hanya surgical mask sahaja atau apa-apa jenis mask yang boleh dipakai? Sekarang kita surgical mask itu bukan diconsider sebagai PPE lah. Surgical mask is just a mask. So kita hanya mengikut apakah yang dipraktikan oleh KKM. Double layered mask. Artinya satu kita pakai surgical mask, satu lagi dekat luar kita pakai mask yang kain. So it's double layered. Dekat sini semua pegawai kita saya sarankan at least pakai 2 mask atau tidak you pakai single mask dengan face shield. Single mask dengan face shield is already more than good enough as your PPE protection. Jika ada pekerja yang bekerja di rumah positif, perlukah kita kena buat contact tracing dan laporkan? Yes, perlu juga. You apa-apa yang positif, tak kisahlah you dekat office ke, dekat rumah ke, dekat mana-mana, kalau you ada positif case dekat sana, pelaporan harus pergi kepada KKM. Lepas tu KKM akan buat contact tracing. Kalau lepas kuarantin 10 hari dan masih tidak sihat tetapi test COVID negatif, perlu datang ke kerja tak? Kalau masih tidak sihat, jangan datang ke kerja. Silakan dapatkan rawatan dan MC. Apakah tindakan yang perlu dibuat sekiranya berlaku kes COVID di tempat kerja? Dari segi SOP, prosedur yang perlu dilakukan secara... yang ini yang saya kata saya dah share dalam saya punya slide ni. Apakah tanggungjawab, apakah yang boleh di-follow dan sebagainya. Kalau pakai 2 surgical mask boleh ke? Boleh. Pakai dengan face shield lagi bagus. Mana yang lebih selamat? Alamak, banyak ni. Okey, saya... Okey, Encik Moderator macam mana? Encik Moderator jawab semua ke? Encik Arif? Encik Arif? Terpulang kepada doktor lah, nak teruskan. Okey, saya jawab semana boleh. Ada masa lah. Okey, boleh minta. Okey, thank you. Mana yang lebih selamat? Dah complete second dose or result PCR untuk masuk ke kerja? Okey, sekarang kita semua melihat kepada adakah you punya risiko close contact dengan simptom. Kalau nak tanya fully vaccinated dengan result PCR, kedua-dua itu tidak akan menyatakan adakah you boleh menjangkiti orang lain ke tidak. So katakan result PCR you sekarang you buat. Lepas 3 hari results you dah jadi, tak boleh pakai dah sebab results PCR atau RTK semua hanya boleh pakai untuk 3 hari saja. Jadi kalau Encik Saleh tanya yang mana lebih selamat, complete second dose or result PCR, of course saya akan kata semua orang disarankan untuk ambil vaksin. Untuk result PCR itu adalah bergantung kepada pihak majikan Encik. Kalau diorang suruh buat frequent screening baru masuk ke kerja, itu adalah terpulang. Tapi yang itu tidak
tidak dinyatakan oleh mana-mana guidelines KKM. Sebelum ni MITI hanya ada mengeluarkan pada lebih kurang 3 atau 4 minggu yang lalu. Screening harus dilakukan 1 minggu 2 kali. Tak tahu tuan-puan tahu tak tentang ini. 1 minggu 2 kali untuk masuk. Apabila wujudnya Greater Klang Valley ni, yang itu sebenarnya dah tidak lagi dilakukan. So, yang itu adalah bergantung kepada pihak majikan tempat puan. Kalau kita tanya, adakah itu baik untuk screen setiap orang sebelum masuk? Cadangan saya, memang sangat baik. Tetapi adakah dia akan efektif daripada segi money flow ataupun ekonomi ataupun dia punya cash flow? Pasti tidak. Because you have to do every weekly screening. Siapa yang akan biayai? Kalau tuan-puan nak bayar sendiri, okey, tak ada masalah. Okey? Kalau negatif yang simptom masih perlu kuarantin, kalau tengok situ, okey, kalau yang negatif artinya kalau asymptomatic, yang ini kalau you punya test katakan PCR atau RT-KU negatif, tetapi you tetap close contact, tak kira you ada simptom ke tidak, you kena kuarantin untuk 10 hari. Kalau close contact saja, kuarantin untuk 10 hari. Mengikut Greater Klang Valley punya plan oleh KKM, close contact saja, you tak buat test pun tak apa. Kuarantin untuk 10 hari. Hanya buat test bila ada simptom saja. Doktor, lagi banyak kes kalau jenis yang degil keluar rumah, walaupun dia kena kuarantin di rumah, macam mana pemantauan? Encik Zalifah Ayub, yang ni memang saya susah nak bernafas. Suka nak jawab ni. Dari yang ni susah kita nak kontrol. Lebih-lebih lagi sekarang dah tak pakai band, semua dekat MySejahtera saja. So yang ini saya akan advise behavioral based safety, BBS. Kita jaga kita sendiri. So kita pastikan bila kita keluar, pakai you punya double mask ataupun mask dengan face shield, sentiasa sanitize your tangan, balik rumah je terus mandi. We cannot control what is outside us, we control ourselves. Zainab Hamdan, pakai gelang pink pun boleh keluar merata, ini kan tiada gelang pink. Yeah. Macam mana orang Sri Lanka Island, that's why I said Puan Zainab, we have to jaga diri sendiri, we take care of ourselves first. Do not go out if there is no unnecessary things to do. Jangan jumpa dengan orang lain sekiranya kita tidak ada apa-apa keperluan. Anggap semua orang di sekeliling kita adalah COVID positif. Itu sahaja yang kita boleh buat. Sekiranya semua orang di sekeliling kita dianggap sebagai COVID positif, kita akan mengambil langkah penjagaan yang semaksimum boleh. So itu yang harus kita praktiskan sekarang. Sekiranya terdapat kes positif di pejabat menggunakan satu pintu, okey, ini saya dah jawab, ini dah jawab. Ada isu tak gila membenarkan, okey, ini dah jawab. Maksud contact tracing, doctor can advise more on the IAQ at workplace. Lately we have our guidelines, ventilation at workplace. Please refer on that, because that is totally a different topic by itself. Ventilation at workplace for COVID, generally we must have good ventilation, tak ada enclosed room. So ventilation at an enclosed room is surely no, and then we will advise to put filters and so on. But other than that, that's a totally different topic. It's difficult for me to answer here. Apakah stand JKKP untuk PPE COVID? Yang ini sudah, jika PPE COVID boleh jadi masalah, kita, okay, ini dah, kalau lepas kuarantin 10 hari, okay, ini dah jawab. Apakah tindakan yang perlu dilakukan? Yang ini dah jawab. Mana yang dah jawab? Mana yang lebih selamat? Bagaimana untuk measure kebarangkalian jangkitan kepada pekerja adalah rendah? Ada kes yang dimaklumkan, walaupun result negatif, tetapi virus yang ada di dalam badan masih boleh menjangkiti dengan orang. Mohon pandangan doktor. Okey, sebab tu kita kata, sekarang ni sekiranya you close contact, kita dah establish you adalah close contact, terus kuarantin untuk 10 hari. So, apa yang kita menyatakan, kalau 10 hari, virus tu, kalau you positif pun, virus tu ada dalam badan you, tetapi dia tidak boleh menjangkiti orang lain. So sekarang ni apa yang dalam perbincangan adalah untuk meningkatkan 10 hari itu kepada 14 hari oleh kerana Delta variant di mana ia belum confirm. Asalkan kita kuarantin, katakan dah meningkat kepada 14 hari. Kalau kita berjaya melalui tempoh kuarantin tersebut, memang dia tidak akan berjangkit kepada orang lain. Sewaktu pandemik
ini adakah JKKP bercadang untuk mewajibkan setiap organisasi terutamanya kilang mempunyai guideline kerja selamat? Bagaimanakah pemantauan dan pengurusan? Okey. JKKP sememangnya menyarankan untuk semua tempat kerja untuk mengadakan satu SOP untuk COVID. So, pemantauan penguatkuasaan akan dilakukan dari semasa ke semasa. So, memang kita secara rawak akan pergi dan cek. So, sekiranya tiada sebarang SOP tentang COVID, kita akan memberikan arahan yang sepatutnya lah. Face mask jenis kain. Boleh, kalau face mask jenis kain, you kena pakai double layer. Setengah satu, Norain binti Muhammad Ali, face mask, you kena pakai surgical mask, dekat luar tu you boleh pakai face mask jenis kain. So yang ini kira double layer. Kalau face mask jenis kain sahaja, tidak digalakkan. Doctor, can you advise on indoor air ventilation? Yes, it's totally a new topic, Miss Chia Ling. So sorry. Doktor, bagaimana pekerja yang refuse vaksin walaupun bekerja di high risk spirit hospital? Okey, vaksin sekarang ni kita tidak boleh memaksa. So itu adalah tanggungjawab orang tu sendirilah. Kalau dia memang refuse untuk ambil vaksin, the best is we could advise him. The best is to show him all the details we have, like all the statistics we have, what will happen those who don't have vaccine, how will be your likelihood to go to ICU, or how will be your likelihood to even be dead is there. So that's the best we can do. We cannot push him to the vaccination center and ask him to vaccine. Yang itu tidak boleh dilakukan. Lambda variant lebih bahaya daripada Delta variant. Macam mana Lambda variant ni lebih membahayakan? Adakah sebab lebih mudah berjangkit? Yes, dia lebih mudah berjangkit dan efek dia kepada peparu adalah lebih teruk. Lambda variant pun masih okey. Lepas Lambda variant, dia orang ada mutasi yang lebih teruk daripada Lambda variant pun ada. Muhammad Zaidi, perlu tak untuk yang dah complete dose yang untuk swab test sekiranya dikategorikan kontak rapat kerana complete dose kadar kejangkitan? Okey. Walaupun dia dah complete dose, kalau dia close contact, kalau dia tak ada simptom, sebenarnya tak payah swab test. Dia dah complete dose, tetapi dia dah ada simptom, tetap kena buat swab test. Tapi kalau pihak majikan, mereka nak buat macam satu screening untuk semua pekerja, dia tak ada simptom, dah complete dose, tak salah, boleh buat swab test untuk RTK. PCR tak perlu, RTK dah mencukupi. Encik Muhammad Zaidi, Nur Mazilah, jika kita sedang positif COVID dan ambil vaksin, apakah status vaksin tersebut? Kita hanya digalakkan untuk ambil vaksin setelah selesai kuarantin 10 hari COVID. Perlu ambil semula tak untuk continue? Okey, katakan you belum mendapat vaksin COVID, tapi you dah mendapat COVID. So, habis 10 hari, you boleh pergi ambil vaksin dos pertama dan dos kedua lepas 2 minggu. Katakan sekarang you dah ambil vaksin COVID dos pertama. Sebelum dos kedua you dah mendapat COVID. Tak ada masalah. Selesaikan you punya tempoh kuarantin, lepas tempoh kuarantin pergi ambil vaksin. So katakan you dah ambil dos pertama, dos kedua you tetap dapat COVID. Yang itu yang kita sangat mempentingkan, you dapat COVID lepas 2 kali vaksin supaya you tak pergi kepada kategori 3, 4 dan 5. You akan stay kategori 1 dan 2. Itulah fungsi sebenarnya untuk vaksin. Vaksin bukan untuk pencegahan mendapat COVID. Vaksin adalah untuk pencegahan supaya simptom you atau kemudaratan badan you, kemudaratan kesihatan you tidak meneruk. Sekiranya ada kes COVID berlaku di tempat kerja, adakah tempat kerja tersebut perlu ditutup dan semua pekerja di tempat kerja tersebut perlu dikuarantin di rumah? Tempat kerja tersebut perlu dilakukan deep sanitization. Yang kuarantin di rumah adalah yang close contact. Ya, ada betul. 1 week 2 times swab, yes, tapi dah batal. Okey. Apakah saranan dan nasihat doktor bagi seorang yang telah dibenarkan keluar discharge dari PKRT dari semua aspek? Saranan saya, lepas dia keluar, dia pun tetap mematuhi SOP dan menjalankan kehidupan seperti biasalah, tapi patuh pada SOP. Encik Zaini. Jasni, apa pendapat doktor test kit yang dipanggil Salifa, keberkesanannya? Keberkesanannya cukup bagus. Dia punya sensitivity adalah lebih kurang 92% untuk beberapa jenis dan 100% specificity. Ini adalah tadi saya jelaskan
cara kita mengambil sampel tersebut adalah sangat penting. Keberkesanan ini bergantung kepada cara kita mengambil sampel. Kalau sampel tersebut tidak diambil dengan baik, nanti kejituan result tersebut adalah tidak benar lah. So kalau sampel tu diambil dengan baik, is okay. Kalau kita tak yakin, seperti macam anak kecil ke siapa, susah untuk mengambil sampel, dapatkan RTK dekat klinik atau klinik kerajaan atau hospital. How effective is to wear glove? Wearing glove for the prevention of what? There is no any COVID for you, Palbinda. There's no any SOP saying for you to wear glove if you go to work. No, we are recommending more towards hand sanitization. Anywhere you touch, sanitize your hand. Don't wear glove because glove could be further contamination and further spreading of this virus itself. Bagaimana sekiranya majikan arahkan kontak rapat yang result swab test negatif datang kerja? Sila laporkan kepada KKM. Kalau dilaporkan kepada DOSH, Encik Fazli, kita juga akan laporkan kepada KKM juga. Sebab surat penguatkuasaan ataupun kuasa untuk mengambil tindakan penguatkuasaan untuk isu-isu seperti ini masih di bawah KKM. Doktor minta jawab soalan dalam pola Q&A saja. Okey, saya baru baca. Sekejap. Oh my god, Q&A banyaknya. Link, okey. Fir Muhammad, betul ke varian baru ni kenal dari vaksin? Kenal ke asal vaksin? Sekarang ni media sosial digambarkan varian baru lagi kebal vaksin. Okey, Encik Fir Muhammad, vaksin yang kita terima seharusnya boleh mengelakkan kita pergi kepada kategori 3 dan 4 sekiranya kita mendapat jangkitan COVID. So, sekali lagi Encik Fir, kita tetap boleh mendapatkan jangkitan COVID, tapi kita tak nak pergi kepada kategori 3 dan 4. So, adalah lebih baik kita divaksinasi daripada tidak divaksinasi sama sekali. Kemungkinan KKM akan ada booster dose ketiga. So, yang itu masih lagi dipertimbangkan. Ini adalah berikutan dengan varian Delta dan sebagainya. Tapi untuk sekarang ni, mereka nak habiskan untuk semua orang at least yang belum divaksinasi untuk vaksinasikan dulu. Ainul Azari ada soalan, adakah target kerajaan sekarang ni untuk vaksinasi kelompok untuk golongan kanak-kanak sebab kanak-kanak juga adalah golongan risiko? Yes. Target kerajaan adalah untuk memvaksinasikan yang daripada umur 12 tahun ke atas sampai ke 17 sampai ke 18 tahun. So yang ini memang dalam plan tetapi masih belum dilaksanakan, tapi memang dalam plan yang ini. Adakah result swab test RTK accurate kepada kaki tangan dan sekiranya keputusan didapati negatif, adakah kaki tangan boleh terus masuk kerja? Bagaimana untuk measure kebarangkalian jangkitan kepada pekerja rendah? Sekali lagi, yang ini semua adalah daripada close contact tracing. So close contact tracing sekarang seperti mana yang saya explain tadi, kita hanya memerlukan melakukan swab test untuk yang bersimptom sahaja. Kalau tak ada simptom, terus kuarantin 10 hari. So kalau you all nak juga buat swab test, walaupun dia negatif pada hari ke-5, hari ke-6, tetap kena kuarantin untuk 10 hari. Ada kes yang dimakamkan walaupun result negatif tapi virus yang okey, yang tu betul. So walaupun, sebab tu saya kata walaupun your results negatif itu tidak penting sebab 10 hari ke 14 hari itu yang paling penting. So 10 hari kalau kita dah kuarantin, walaupun lepas tu you punya results jadi positif atau walaupun you punya results lepas tu you jadi positif, artinya you tak keluar mana-mana, hari pertama you dah mula kuarantin sebagai close contact, you tak buat apa-apa test, you memang dalam bilik sahaja, hari ke-8, hari ke-9 you tiba-tiba buat swab test, you dapati positif. Tetapi ini you tak kontak siapa-siapa, artinya tak ada kontak baru. Walaupun hari ke-9 tu you dah positif, anda sebenarnya perlu kuarantin untuk tambahan 1 hari saja lagi. Artinya hari ke-10 you kuarantin, cukup 10 hari you dah boleh keluar. Ini adalah sekiranya you tak kontak pada siapa-siapa. Katakan hari pertama sampai hari ke-10
Hari ke-5 tu you ada keluar, you ada kontak dengan seseorang. Tiba-tiba hari ke-8 atau hari ke-9 you buat test positif balik. Pengiraan dia dah totally lain. Okey, Nur Haida, Phoebe. Terdapat juga kes positif rapat telah tamat tempoh kuarantin dan setelah masuk kerja muncul simptom, pergi swab test positif. Okey, adakah wajar sekiranya pihak majikan mewajibkan kontak rapat dilanjutkan tempoh kuarantin ke 14 hari walaupun CAC 10 hari saja? Okey, so this one is sekejap minum air sikit. Alright. Okey. Apabila dia dah tamat tempoh kuarantin, dia dah mula kembali ke kerja. So bila dia mula kembali ke kerja, adakah dia ada exposure baru? So yang itu kita harus tahu juga. So kemungkinan dia daripada exposure baru. So yang itu kita kena buat contact tracing. Adakah dia ada exposure baru? Pergi swab test positif. Alright. So bila dia dalam test positif tu, artinya dia dah datang ke kerja, sangat kemungkinan dia ada exposure baru, kita tetap akan suruh dia kuarantin 10 hari. Lebih-lebih lagi, dia dah ada simptom. So sekarang ni, Puan Phoebe juga menyanyikan, CAC wajib kuarantin 10 hari. Pihak majikan mewajibkan kuarantin 14 hari. Boleh. Artinya pihak majikan you yang sedang memberikan, artinya kelulusan diberikan oleh pihak majikan, tak ada masalah. Kalau pihak pengarah you mendapat persetujuan daripada KP untuk memberikan 14 hari, boleh teruskan. KKM recommend 10 hari. Jangan buat kurang. Buat lebih, tak apa. Asalkan ada persetujuan daripada ketua pengarah dan pengarah. Ada isu tak jika kilang membenarkan kontraktor masuk kilang dah hanya okey, ini dah jawab tadi dekat soalan. Ulangan untuk ada soalan. Ulangan ada soalan. Adakah target kerajaan sekarang untuk vaksinasikan Kuala Lumpur untuk golongan kanak-kanak? Sebab kanak-kanak juga adalah golongan berisiko. So sekarang KPM minta survey untuk pembukaan sekolah. Kami ibu bapa takut nak hantar ke sekolah untuk masa sekarang dengan kes yang tinggi. Apa ulasan doktor? Okey, memang kerajaan sedang mempraktiskan untuk vaksin yang 12 tahun ke atas. Sekiranya kita dapat memvaksinkan 12 tahun ke atas, sekiranya KKM dah approve, artinya kita akan memvaksinasikan lebih kurang tambahan 4 ke 5 juta penduduk. Apabila 4 ke 5 juta penduduk, sekarang ni dah ada 20 juta penduduk yang akan divaksinkan, yang telah divaksinkan, selesai vaksin kedua tu dalam masa lagi 2-3 minggu. So total kita akan mendapat 28 juta penduduk yang telah divaksin termasuk yang lebih 12 tahun. Artinya kita dah mencapai kepada herd immunity lebih kurang 70 to 80%. Yang bawah 12 tahun tak vaksin pun tak apa. So yang itu yang sedang dibincang dekat KKM lah. Because lebih kurang 4 ke 5 juta ya, daripada 12 tahun sampai 18 tahun. Kalau mereka dah divaksinkan, harap-harap herd immunity dah boleh tercapai dekat Malaysia. Doktor, variant dominant, Delta. Selamat pagi doktor, adakah relevan untuk mengambil vaksin kali ketiga? Apakah kesan? Yang ini biar KKM yang buat study, memang relevan harus diambil sebab memang kita dapati kebanyakan vaksin lepas 6 bulan dah turun dia punya kadar kekebalan, lebih-lebih lagi untuk menangani varian-varian yang baru. PUI dan PUS. Patient under investigation, patient under surveillance. Please see Encik Saleh buka dekat Annex 21 dekat KKM punya, you boleh nampak apa perbezaan dia. Doktor, kenapa ada berita yang menyatakan orang tak keluar rumah? Is it negative or positive? YW Tan. Doktor, kenapa ada berita yang menyatakan orang yang tak keluar rumah pun kena COVID positif? Okey, orang yang tak keluar rumah, ada tak orang lain yang datang jumpa dia? Ataupun this is also another important thing, kita sedang menerima daripada GrabFood, you punya Lazada, Shopee, DHL, Ninja Van, barang-barang dekat sana you all bersentuh, lepas tu you ada tak mencuci tangan? Because virus ni also can transmit through that way as well. Alright? How about if staff get in country, how we address this result? Okay, Itau juga saya dah explain tadi, ask them to repeat PCR. Doktor nak tanya, antibody test is a test to see whether your antibody dah ada selepas pemberian vaksin ke tidak. That is antibody test, Azniza.
Ahmad Syafiq, sekiranya pekerja itu positif, berapa lama tempoh menunggu untuk pekerja positif itu mendapatkan suntikan pertama? Okey, kalau dia dah habis kuarantin 10 hari, sekarang KKM lepas 10 hari pun dah boleh pergi ambil vaksin sudah. Okey, means hari ke-12, hari ke-11 pun ada yang pusat pemberian vaksin dah memberikan vaksin kepada mereka. Betul ke varian baru kebal dari vaksin? Dia bukan kebal dari vaksin, dia boleh menyebabkan jangkitan kepada peparu kita untuk mendapati kategori 3 dan 4 sekiranya tidak ambil vaksin tersebut. So, varian baru memang kita semua boleh mendapati jangkitan, cuma kita tak nak dia jadi semakin teruk saja simptom kita. Jika seorang dari ahli keluarga ialah kontak rapat, gelang pink, bolehkah ahli keluarga yang lain keluar bekerja? Okey, Encik Fakru Razi, apabila dia dah dapat tahu yang dia dah kontak rapat pakai gelang pink, adakah dia telah kuarantin ke tidak? Kalau dia masih tak kuarantin, mereka kuarantin bermaksud dia diletakkan dalam satu bilik yang berasingan dekat rumah. Kalau dia tidak diletakkan seperti itu, artinya semua ahli keluarga juga akan dikira sebagai close contact. Kalau sejurus dia dapat tahu dia close contact, dia dah terus mengasingkan diri dia ke rumah, ahli keluarga lain boleh bekerja asalkan mereka juga mematuhi SOP dan mendapatkan test sekiranya mereka bersimptomatik. Okey, so sekiranya orang yang close contact tu dia dah dapat tahu dia close contact dan mendapat gelang pink, tetapi dia tidak mengkuarantin kat rumah, dia masih lagi lepak-lepak dengan keluarga, semua keluarga tu dah kira sebagai close contact. Yang viral sedut cuka makan tu, sorry Encik Syarul Nizam, saya tak faham viral sedut cuka makan tu betul ke, saya tak faham. Jasni, doktor, ada info yang berlaku jarak sosial adalah 1.5 meter berbanding 1 meter sebelum ni disebabkan keberjangkitan dengan cepat melalui varian terbaru. Encik Jasni, virus Delta dia sebenarnya boleh travel 8 meter. Dia adalah airborne. So, apa yang kita sarankan, jarak sosial walaupun 1.5 meter, okey, itu sejauh mana praktis yang boleh sebab 8 meter is invisible lah, praktis jauh sangat. Paling penting adalah you punya protection yang double mask, face shield semua tu. Untuk health worker, apakah ada SOP mereka bila keluar tempat awam sejurus selepas dari tempat kerja? Contoh bila makanan digerai. Encik Badrul, mereka punya SOP tetap sama dengan kita. SOP untuk healthcare workers adalah berbeza dari sekadar untuk dia kembali balik bekerja. Sebab kalau mereka juga kuarantin 10 hari, nanti hospital tak jalan. Jadi cara risk assessment mereka berbeza, yang itu adalah dalam KKM punya website. Mereka ada Annex 21. So kita tak boleh menyamakan cara assessment mereka dengan kita. Okey, tetapi mereka juga setiap kali mereka keluar ke tempat daripada tempat kerja, mereka harus mematuhi SOP yang sedia kala untuk semua orang. Artinya dia harus sanitize tangan, pakai mask, face shield, ambil temperature sebelum masuk kedai makan dan sebagainya. Is it advisable, Chia Ling, to go out after complete 14 days of dose of second vaccination? It is not advisable for you to go out if you don't have any specific important reasons. So to stay at home if there's no any reasons, even though you're double vaccinated, especially in Greater Klang Valley where our cases are still high. So even though you have 2 doses of vaccinated and you are properly vaccinated after 14 days, means after 14 days of your second dose, you are considered full vaccinated. We don't advise you to go out if there's no any necessity. Di hospital, if staff ada yang positif, must do decontamination. Mereka akan buat frequent contamination, tetapi kalau diorang dah kerja dekat ward COVID tu memang tak boleh buat lah, memang semua kes positif dekat sana. So cara contamination mereka daripada inspektor kesihatan IK mereka adalah lain. They have their own procedures. So when we going into high risk area dekat hospital, cara dia adalah sangat berbeza. Sekarang dekat seperti katakan dekat bahagian kecemasan semua, mereka akan buat sanitization dengan sangat frequent. Doktor, mengenai pemakaian mask, saya dapati negara Eropah mewajibkan penggunaan mask di dalam ruangan bertutup dan tidak
di luar kawasan. Bagaimanakah pendapat doktor mengenai perkara ini? Yang ini sekarang saya masih lagi mengikut apakah tetapan KKM. Saya berpendapat dekat luar pun masih kita harus memakai mask sebab varian yang baru dia boleh menjangkiti you dengan kadar yang lebih jauh dan masa yang lebih singkat. So at our current stage, I will not recommend that. What if we need to go to work? If haven't reached complete 14 dose after, okay, that's why I told you back, Ms. Chialing, going to work is a necessity for you to complete your job. So you can, after your 14 days vaccination, please adhere to all proper SOP and carry on with your work. What I'm not encouraging is, if you do not have a reason to go and just simply visit your friends, to just have a chit chat or coffee at this house, so that are reasons which can be avoided. Work is something not to be avoided. You need to do. Furthermore, you all are in a government body and so on. So you are essential for us. So as long as you have completed your second dose, adhere to all SOP, and yes, you may continue to work. Okay, Encik Arif, sudah selesai Q&A kita. Oh, Okey. ada. Satu soalan lain. Saya tutup. Okey Terima kan? kasih. Terima Alright. kasih atas perkongsian doktor di atas topik yang saya kira sangat menarik dan bertenaga semata tadi. Saya kira sudah banyak soalan yang telah dijawab. Saya hanya ada satu soalan untuk ditanya. Okay, yes. Soalannya adalah, apakah perbezaan keberkesanan hand sanitizer yang beralkohol dan yang tidak beralkohol, dan bagaimana kita hendak mengetahui jika hand sanitizer yang dijual tersebut beralkohol atau tidak, dikuatiri penjual hanya melabel sahaja produk mereka. Okay, so of course kita akan menggalakkan pembelian hand sanitizer itu pada pembekal yang boleh dipercayai lah. Dan alcohol base at least 70% digalakkan. So sekarang ni ada banyak yang menjual yang non-alcohol base juga. So yang itu you all kena baca dia punya details dekat belakang. Dia punya keberkesanan boleh mengurangkan, sanitize you punya tangan dan boleh mengurangkan, bukan mengurangkan, boleh mematikan virus atau bakteria kepada tangan you. So saya tidak menyarankan yang non-alcohol based sebab saya tidak tahu keberkesanan dia. Yang saya tahu at least minimum 70% memang sangat efektif. So itu yang saya akan sarankan. Okey doktor. Terima kasih diucapkan pada Dr. Santana Mohan atas penjelasan yang sungguh komprehensif sebentar tadi. Banyak input-input baru yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian untuk penjagaan diri dalam mencegah COVID-19. Di sini saya boleh merumuskan kepada 3 poin penting. Yang pertama, siapa? Siapa yang perlu memainkan peranan dalam mencegah COVID-19? Siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri? Tidak kira majikan, pegawai sokongan atau bawahan, hendaklah sama-sama memainkan peranan penting dan bertanggungjawab dalam mencegah COVID-19. Poin yang kedua, bagaimana? Bagaimana kita boleh mencegah COVID-19 dari terus berluasa? Kita hendaklah mengamalkan amalan penjagaan kebersihan dan penjagaan kesihatan seperti memakai pelitup muka, kerap basuh tangan, memakai hand sanitizer, jaga jarak, dan yang paling penting, hendaklah mempraktikkan SOP yang telah ditetapkan oleh KKM dan mengambil vaksin yang telah disediakan oleh kerajaan. Poin yang terakhir, iaitu bila lagi kita perlu mengambil serius, bertanggungjawab dan mula memberi komitmen dalam mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh KKM, kalau bukan dari sekarang. Justru itu, sama-samalah kita memanfaatkan dan mengamalkan apa yang baik dalam perkongsian ilmu itu sebentar tadi. Dengan ini, berakhirlah program webinar kita yang bertajuk Penjagaan Kesihatan dan Prosedur Kerja Selamat Pencegahan COVID-19 di tempat kerja pada hari ini. Sebelum program ini melabuhkan tiranya, saya mengambil kesempatan untuk memohon maaf seandainya terdapat tutur dan ungkap bicara yang menyinggung hati sepanjang sesi webinar ini. Sesungguhnya apa yang terbaik itu adalah datangnya daripada Allah SWT dan yang sebenarnya adalah dari kemahiran diri saya sendiri. Sekalian penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua sama ada yang terlibat secara langsung maupun tidak secara langsung dalam menjajakan program ini, terutamanya Tuan Penceramah yang dihormati Dr. Santana Mohan. Semoga program seumpama ini dapat diteruskan lagi pada masa yang akan datang.
Majlis ditangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi majlis dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.